Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Pak suara anda di sana sehat-sehat ya, sehat, cergas dan ceria ya. Baik, dalam siri yang lepas Pak Su ada bincangkan tajuk personality type A ataupun jenis A ya dan hubungannya dengan stres ya. Ada lagi satu jenis personality dipanggil personality jenis B atau type B ya. Yang kajian-kajian telah dibuat dan menunjukkan ada kaitan dengan stres ya. Baik, sebenarnya personality ni merupakan satu sifat atau karakteristik atau ciri-ciri yang agak kekal ya, berpanjangan dalam diri seseorang ya. Jadi kita punya personality ni, jenis personality kita ni memberi impak ya kepada kehidupan kita ya. Cara kita berkomunikasi, cara kita berfikir, cara kita merasa, cara kita bertingkah laku, cara kita berkomunikasi ya. Semuanya memberi impak. Ya. Sebab itu kita dapati ada orang yang memberi respons yang berbeza ya, ataupun bercakap secara berbeza, berfikir secara berbeza. Ini kerana ada perbezaan-perbezaan personality ya yang ada pada diri mereka ya. Baik, dalam siri kali ini kita lihat pula bagaimana personality type B ataupun jenis B ini ya mempengaruhi ya tahap stres seseorang ya. Dulu kita dah bincang type A kan. Type A ni memanglah orang yang ambitious, orang yang punctual, orang yang sangat kompetitif, ada daya saing ya, dia tak boleh tertekan dengan masa, dia nak cepat, dia nak semuanya nak cepat semua. Itu orang type A kan ya. Baik, kita tengok macam mana type B ni pula ya. Dan kita tengok bagaimana ciri-ciri ya yang ada dalam personality type B ni. Jenis yang B ni ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini ya, orang-orang yang memiliki ciri personality B ni ya. Yang pertama, kalau kita tengok ya, dia ni ciri-cirinya dia ni relax je. Ya. Tengok relax saja ya. Dia kalau memandu pun dia relax, kalau bercakap pun dia relax, kalau bekerja pun dia relax ya. Dia relax, dia santai ya dan dia tidak mengejar masa. Ya. Dia tidak mengejar masa. Kalau kita ajak dia pergi satu-satu tempat tu, kita kata, "Oi, kita ni dalam sejam nak kena sampai tempat ni." Ya. Orang kalau type A, dia sejam tu kena sampai. Tapi kalau orang jenis type B ni, dia tak kisahlah. Ya. Maksudnya dia tidak tertekan oleh kekangan masa ya. Nak sampai sejam setengah ke, nak sampai 2 jam ke ya, nak lambat ke, nak cepat ke, dia tidak sangat concern dengan tu. Ni orang yang ciri B ya, dia relax, dia santai dan tidak mengejar masa ya. Baik, kalau kita tengok ciri yang kedua pula, kalau orang yang type A, dia sangat kompetitif, sangat berdaya saing. Sebaliknya orang jenis B ni, dia kurang daya saing. Ya. Dia kurang kompetitif. Ya. Tetapi dia ada kelebihan, iaitu dia kreatif. Dia kreatif. Dia sangat kreatif. Ya. Dan juga dia berusaha. Dia bukan tak usaha langsung. Ya. Dia usaha. Ya. Cumanya dia kurang daya saing. Ya. Baik, kita tengok ciri yang ketiga pula. Ya. Kalau orang type A, dia boleh multitasking. Dia boleh buat banyak kerja pada satu masa. Ya. Itu type A. Manakala orang type B ni pula, dia nak kena buat satu kerja tu pada satu masa. Kalau kita bagi satu kerja tu, bagi satu job je lah. Jangan bagi 2-3 job kat dia. Tak boleh. Dia nak buat satu-satu. Ya. Kalau kita kata, okey, Mat, kau siapkan benda ni, Mat. Dia akan siapkan benda tu. Kalau kita kata, dia ada 3-4 benda, Mat, kau siapkan sekarang ke? Dia jadi masalah pada dia. Ya. Sebab dia nak buat satu kerja pada satu masa. Ya. Baik, yang seterusnya, orang personality B ni ya, dia kelihatan lebih tenang ya. Dia tenang dan dia kurang stres. Ya. Berbanding orang A kan. Orang A dia stressful. Dia distress kan. Orang B ni dia tenang je, dia cool je kan. Dan dia kurang stres. Tu orang B ya. Orang personality jenis B ya. Seterusnya satu lagi ciri personality jenis B ni ialah dia sabar. Kalau orang A tu dia kurang sabar sikit lah. Tapi kalau B ni dia banyak sabar ya. Dia penyayang ataupun dia empatik ya. Dan dia bijak kawal emosi ya. Dia bijak kawal emosi ya. Maksudnya dia kurang marah dan dia kurang agresif ya. Itu orang B ya. Dan kita tengok ciri yang seterusnya, orang jenis B ni ya, dia menikmati keseronokan dalam setiap yang dilakukan. Ya. Apa benda pun kalau dia buat,
dia nak enjoy buat benda tu, ya. Tak kisahlah dalam kerja ke, dalam permainan ke, dalam perhubungan ke, ya. Dalam interaksi dengan orang ke, kalau dia berkebun, dia enjoy berkebun. Kalau dia berjogging, dia enjoy berjogging. Kalau semua benda yang dia buat tu, dia enjoy. Dia seronok, dia menikmati apa benda yang dia buat. Ya. Kalau kita ambil satu contoh lah, ya, misalnya kalau kita nak pergi satu tempat, kita ada destinasi. Ya, kita ada destinasi nak pergi. Katalah kita nak pergi ke Kuala Terengganu, ya. So kalau orang personality A, dia pentingkan destinasi tu, ya, tujuan tu. Bagi orang B pula, dia pentingkan journey tu, perjalanan. Ya. Setiap perjalanan tu dia akan, oh bestnya tempat ni sampai kat Karak. Oh ben, sampai pula dekat ni. Oh bestnya tempat ni, tengok pokok tu. Dia enjoy, ya, perjalanan tu. Ya. Walaupun destinasi tu pentinglah juga bagi dia, tapi dia akan menikmati perjalanan, the journey, ya. Manakala orang A, dia pentingkan destination. Tu beza dia, ya. Tu dia. Baik, kita tengok ciri yang seterusnya. Ada kecenderungan menangguhkan kerja. Ini tahu apa nak bagus ni. Ya, ada kecenderungan menangguhkan kerja. Jadi kalau kita bagi kerja ke orang type B ni kan, siap-siap lah, ya. Kena selalu bagi apa, reminder, ya. Selalu bagi ingatan. Cik Lan dah siap ke belum? Ya. Puan, dah siap ke kerja ni? Kita kena selalu. Sebab dia ada kecenderungan nak menangguh-nangguhkan kerja, ya. Ni yang tak apa nak bagus lah pada orang personality jenis B, ya. Baik, jadi kita telah lihat beberapa ciri. Ada beberapa ciri yang lain, tapi Pak Su tunjukkan beberapa ciri ini yang kita boleh jadikan panduan, ya. Agak-agak lah, ya. Agak-agak tuan-tuan dan puan, ada tak ciri-ciri ni? Ada tak? Ada, ya. Mungkin sebahagian tu ada, ya. Sebahagiannya tak ada, sebahagian mungkin ada, ya. Tak jadi masalah, ya. Baik, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat ciri-ciri yang kita bincangkan tadi, ya, orang personality type B ni, ya, mereka ini, ya, menjalani kehidupan dengan tenang, ya, dengan tenang, dan mereka tidak memburu masa, ya, dan mereka mementingkan apa-apa yang dilalui, ya, apa-apa yang dilakukan itu mereka nak. Kalau mereka dalam satu permainan, ya, orang type A dia nak menang. Kalau boleh dia nak menang game tu, ya, dia nak jadi johan, dia nak jadi juara. Itu orang type A. Orang type B dia nak enjoy permainan tu. Menang tu bukan menang tu bukan ukuran dia, ya. Menang tu bukan keutamaan bagi mereka. Yang penting dia nak enjoy. Dia nak enjoy, dia nak seronok main game tu. Dia nak dapat sesuatu kepuasan daripada permainan itu. Itu keutamaan bagi orang type B, ya. Baik, kalau kita perhatikan ciri-ciri tadi, ya, dan kalau kita lihat hubungannya dengan stres, ya, tekanan, ya. Kita dapati orang yang personality B ni dia lebih tenang. Ya, dia lebih tenang dan dia tidak stressful lah. Dia tidak stres, ya, dia tidak stres ataupun dia kurang stres, ya. Kerana dia tidak memaksa diri dia tak memberi tekanan pada dia untuk buat satu perkara macam tadi dia kurang bersaing dan sebagainya, ya. Baik. Jadi itu di antara ciri-ciri. Kalau kita lihat orang-orang yang type B ni di sekitar kita, kita akan lihat keadaan macam tu, ya. Walau bagaimanapun dari segi performance, ya, dari segi prestasi kerja, ya. Dari kalau dari segi pelajar umpamanya, ya, pencapaian akademik mereka, ya. So kita memerlukan juga ciri-ciri A, ya. Sebahagian ciri-ciri itu kita perlukan, ya. Kerana ciri A itu memungkinkan kita untuk successful, untuk kita berjaya, untuk kita cemerlang, untuk kita jadi hebat, ya. Bagaimanapun sebahagian ciri-ciri B juga penting dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita boleh ada sebahagian ciri personality A dan sebahagian ciri ada dalam diri, boleh. Kita boleh latih diri kita begitu, ya. Tetapi bagi orang yang dominan ciri personality A dan dominan B ni, mereka ada sikap, tindakan, cara bekerja yang tentu, yang pattern ni kita dapat baca dan kita dapat jangkakan, ya. Baik. Jadi macam mana Pak Su? Saya ni nak personality A ke nak personality B? Yang mana lebih bagus? Ini personality ni kita dah bentuk, ya. Kalau kita menyedari kita ada ciri-ciri yang yang menyebabkan boleh meningkatkan stres, maka kita bolehlah kurangkan ciri tersebut, ya, ataupun kita gunakan coping stres yang tertentu untuk membantu kita, ya. Sebaliknya macam kalau kita kata tadi ada ciri B, kita suka menangguh kerja. Ada menangguh kerja. Itu kadang-kadang tak bagus kan, ya. Tak bagus kan dalam ibadat ke, dalam kerja ke, dalam pelajaran, jangan, tak boleh tangguh-tangguh kan, ya. Bila kita tangguh jadi masalah. So ini ciri yang tak bagus, ya. So ini kita boleh elakkan, ya. Kita boleh belajar macam mana kita nak mengurus, ya, masa kita dan sebagainya, ya. Apa yang penting kat sini ialah, ya, bagaimana personality itu memberi impak kepada
tahap stres kita. Itu yang kita kena lihat, ya. Kalau kita A ataupun B, macam mana, ya. Dan kalau katakan dia memberi kesan yang negatif, sesuatu perlu dilakukan, ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.